Tuhan kata apa? Wahai Muhammad, la masjidun ussisa ala taqwa bin awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Muhammad, masjid yang engkau bina di atas dasar takwa. Pasal apa Nabi buat masjid? Pasal bertakwa kepada Allah. Pasal apa Nabi buat masjid? Pasal Nabi nak menyatu padukan masyarakat. Pasal apa Nabi buat masjid? Pasal Nabi nak tunjuk ada satu tempat untuk beribadat kepada Allah, untuk nak rasa-rasa kemasyarakatan itu ditunjukkan kepada Allah. Tuhan peringat Nabi, walaupun hang buat masjid, ada satu benda hang nak kena ingat wahai Muhammad. Apa dia? Antaquma fihi ahaqqu antaquma fihi. Hang nak sangat masjid Muhammad, hang berhak menghidupkan masjid tu. Bukan dapat ke hang, lepas tu hang tinggal macam tu aja. Hang duk kata masjid tu hang punya, orang lain tak boleh kacau. Sedangkan masjid itu tidak, hang bangunkan dia, hang memakmurkan masjid tu. Nabi pun waktu tu tak panggung kepala. Sahabat-sahabat Nabi yang tengok ni pakat tercengang. Tak ada sahabat yang kuat waktu tu. Sayyidina Umar tak masuk lagi Islam waktu tu. Kalau ada Umar, bapak dia kena penyepak buta macam tu ya. Pakat duk tengok ni. Ammar bin Yasir pakat duk tengok. Sahabat-sahabat lain tengok ni menangis. Pasal apa? Yang mereka buat itu adalah kekasih Allah. Satu. Yang kedua, kami ni tak ada kemampuan untuk nak halang mereka daripada mereka kacau Nabi SAW. Menangis mereka ni. Sehinggakan salah seorang pihabak kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa pihabak ke Fatimah. Fatimah hampir tengok siapa hang depa buat apa tu Fatimah sampai duk menangis sahabat ni pun. Fajaat Fatimah, maka Fatimah pun dia pun lari kepada bapa dia, fa akhadhathu an zahrihi wa da'at ala man sana'. Dia pun sambil-sambil lari tu dia peluk pak dia kaih habis semua ni apa-apa duk ada atas badan ni. Wada'at ala man sana', lalu dia duk maki, bukanlah maki, dia duk macam duk beratuih lah. Apalah hampa ni buat kat pak aku macam ni, pak aku bukan buat apa-apa kat hampa. Tuan nampaklah sambil duk menangis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah Nabi dia sujud, dia tak panggung tuan-tuan sekalian. Yang Fatimah duk peluk dia. Rupa-rupanya Nabi mengalirkan air mata. Ada yang rokok, ada yang duduk. Kalau yang berdiri disebut sebagai maqam. Kalau yang rokok disebut sebagai marka'. Kalau yang duduk disebut sebagai majlis. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan tempat kita beribadah di atas dunia ini sebagai masjid? Kalau kita ikut dalam agama-agama yang lain, mereka mempunyai nama-nama kepada tempat-tempat mereka. Antara dia kalau kita tengok kepada orang-orang yang beragama Buddha, tempat ibadat dia disebut sebagai viraha ataupun wat. Kita duk panggil wat siam tu. Kalau agama Hindu pula disebut sebagai pura. Agama Kristian disebut sebagai gereja ataupun dalam bahasa Arab dia kata kanisah. Manakala agama-agama yang lain ya, seperti agama Yahudi, tempat mereka beribadah disebut sebagai sinagoga. Tetapi kita agama Islam, tempat kita disebut sebagai masjid. Pasal apa Allah Ta'ala tak sebut sebagai ma'bad? Ma'bad ni adalah tempat beribadat. Kerana masjid ini, makna kepada masjid itu adalah tempat sujud. Bila sebut kata tempat sujud, erti sujud yang sebenar itu, kalau kita betul-betul mengenali apa makna dia, maka kita tahu relevanlah Allah Ta'ala menamakan tempat ini sebagai tempat sujud. Sujud dalam bahasa Arab disebut sebagai patuh. Sebab tu orang-orang yang mai masuk ke masjid, dia kena patuh dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kalau dia masuk dalam masjid tapi dia tak patuh, maknanya dia bukan berada dalam masjid. Dan makna sujud juga adalah makna hormat. Sebagaimana yang kita tahu Allah Ta'ala suruh para malaikat menghormati Adam. Usjudu li Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujud itu bukan makna dia sujud tunduk kepada Adam, tidak, tetapi menghormati Adam.
Maknanya kalau kita duduk dalam masjid, yang pertama kita kena menghormati Allah Azza wa Jalla. Macam mana cara kita menghormati dia? Antara mula-mula benda yang kita nak buat adalah memberikan penghormatan. Apa dia? Iaitulah tahiyyatul masjid. Sebab tu kalau orang masuk ke masjid, dia tidak menghormati Allah Ta'ala, dia pakai duduk macam tu aja. Sedangkan di antara cara ataupun di antara perkara yang menunjukkan kata kita hormat kepada Allah adalah melakukan tahiyyatul masjid, iaitulah solat tahiyyatul masjid. Dan penghormatan yang lain juga adalah di samping kita menghormati Allah, kita juga menghormati rumah dia, iaitulah masjid ni. Sebab tu tuan-tuan, kita duduk dalam masjid tak sama macam kita duduk dalam dewan. Kita duduk dalam masjid tak sama macam kita duduk dalam tempat-tempat yang lain. Sebab masjid mempunyai etika dan juga tata cara hormat yang berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Kalau di sekolah dengan cara sekolah dia, kalau di balai dengan cara balai dia, di masjid juga mempunyai peraturan-peraturan. Antara peraturan dia apa? Bila tuan-tuan masuk, tuan-tuan buat sunat tahiyyatul masjid, lepas tu tuan-tuan i'tikaf di dalam ni. Pasal kita nak duduk dalam ni. Itu di antara yang disebut sebagai sajadah ataupun masjid. Makna sujud yang lain pula adalah taat. Sebab tu Allah Ta'ala menamakan orang-orang yang memasuk ke dalam masjid adalah orang yang taat kepada dia. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna kepada sujud yang lain apa dia? Adalah maknanya kebersamaan. Kita duduk dalam masjid, tidak ada orang yang lebih dan tidak ada orang yang kurang. Semua pakat sama. Sebab tu tuan-tuan tengok, walaupun tuan-tuan ada pangkat darjat besar macam mana sekalipun, orang tak letak tuan-tuan semayang di depan, walaupun tuan-tuan main belakang. Adakah depan ni kita bubuh? Depan ni hanya untuk golongan datuk-datuk, VVIP ke apa, ke Tan Sri, depan depan. Nombor 2 golongan profesional sikit. Nombor 3 ke bawah. Nombor 4 ke bawah. Hak tak ada apa? Semayang di parking. Adakah lagu tu? Tak ada. Sebab tu disebut sebagai masjid. Dan masjid itu semangat kebersamaan dalam bahasa Arab dia sebut sebagai ananiyah. Ananiyah ni apa? Iaitulah semangat seorang-seorang tu agama tak mau. Agama nak semangat kebersamaan, semangat jama'i di kalangan kita. Sebab itulah dalam surah Al-Fatihah bila tuan-tuan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan kita semayang seorang-seorang, kita bukan semayang berjamaah. Makna kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah na'budu, nahnu na'budu, kami menyembah. Padahal tuan-tuan semayang asar tadi tuan-tuan semayang seorang. Sepatutnya nak guna kami buat apa? Guna seorang sudahlah. Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku seorang duk sembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku meminta tolong kepada-Mu. Tapi tak, Allah Ta'ala menggunakan kalimah nahnu, kalimah jamak untuk nak habaq apa tuan-tuan? Bahawasanya dalam solat itu semua adalah sama, tidak ada yang terkecuali, iaitulah tidak ada lapisan-lapisan dan juga kasta-kasta. Sebab tu disebut sebagai masjid. Dan disebut juga sebagai masjid pasal apa? Sebab masjid ni tidak boleh menjadi hak kepunyaan kita. Walaupun pak kita yang buat dulu, walaupun keturunan kita yang buat dulu. Masyarakat Melayu terkenal dengan benda-benda macam tu. Dia kata saya ni nak kena lentik jadi tuan-tuan kuasa masjid. Pasal apa? Tahu tak masjid ni tok nyang saya punya masjid? Hang main masjid ke? Walaupun saya tak main tapi tok nyang saya yang buat. Nampak? Maknanya apa? Dia tidak meletakkan masjid ni kepunyaan Allah, tetapi masjid ni adalah harta keturunan nenek moyang dia. Boleh faham tuan-tuan? Nampak orang tak setuju tahun ni. Sebab tu orang buat nama masjid macam-macam. Nama nu, nama ni, nama apa semua kan. Macam masjid saya Syekh Ahmad bin Aqil. Ada masjid saya tu lah. Tang mana tuan-tuan yang duk tanya. Orang tanya pasal apa nama ni? Dia kata pasal dulu nama Tok Mat Tembun yang buat masjid ni. Jadi bila Tok Mat Tembun, dia adalah sikit apa nama, orang kata faedah kepada keturunan dia. Keturunan dia apa? Hak mana adik-beradik dia hak mati, mereka akan tanam dekat dengan masjid. Oh lagu tu. Lepas tu orang lain hak tak ada adik-beradik dia, mereka tanam belakang pagar.
Tuan-tuan nampak tak? Agama macam tu kah? Tak, agama tidak begitu. Agama letak macam mana? Siapa main masjid, dialah yang berhak untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan sebut di dalam surah Al-Jin ayat 78, tuan-tuan boleh rujuk. Tuhan kata wa annal masajida lillah, dan hampa nak kena tahu Tuhan tegaskan, Tuhan kata sesungguhnya masajida lillah, yang kata masjid-masjid tu tang mana pun kita buat, semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepunyaan kita. Sebab tu kalau kita duk jaga di masjid, jangan kata kita punya, tetapi masjid itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak klaim kata masjid tu masjid kita. Kita tak boleh nak membawa semangat ananiah, semangat ana, semangat keakuan, semangat kesayaan tu kita tak boleh bawa dalam masjid. Kita mestilah bawa semangat jama'i, iaitulah semangat kebersamaan dan juga semangat kemasyarakatan. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, orang-orang, kalaulah Islam membenarkan semangat keakuan, semangat ni aku punya ni tuan-tuan sekalian, sudah pastilah masjid kita akan jadi cacah merbah. Macam tuan-tuan yang wakaf kapet, mesti tuan-tuan nak kapet tu ikut cita rasa tuan-tuan. Apa dia korang-korang? Tulis nama tuan-tuan. Hak lain yang pertama, kapet Haji Ahmad. Lain yang kedua, warna apa kita tak tahulah, kapet Haji Hashim. Lain yang ketiga, wakaf tu Haji Yasin. Kapet yang keempat, Haji Semadun ke apa, mana kita nak tahu. Maknanya masjid akan jadi cacah merbah. Hak mana kipas ni, dia akan buat ikut cita rasa dia. Dia kata saya tak mau bawa kipas helikopter, saya nak pakai kipas kapal selam ya. Mampu kita kalau macam tu. Sebab itulah agama dia habaq dulu dah. Tuhan menggunakan perkataan masjid apa dia? Apa sahaja hang wakaf, apa sahaja yang hang bagi, hendaklah bersama dengan orang-orang yang lain. Maksud dia kena bersama, tak boleh ada sifat keakuan. Pasal apa tuan-tuan? Kerana kita semua adalah sama. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Hampa semua ni daripada Adam, dan Adam itu adalah daripada tanah. Maknanya kita semua daripada tanah. Bangsa apa pun, pangkat apa pun, darjat apa pun, keturunan apa pun, kita semua adalah sama, iaitu mai daripada tanah. Hadirin mukminin rahimakumullah. Dan yang seterusnya, kenapa Allah Ta'ala meletakkan nama tempat ibadah kita sebagai masjid? Kerana di dalamnya itu kita meletakkan satu benda yang mulia di tempat yang hina untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita kepada kita, bila tuan-tuan masuk ke dalam masjid, tuan-tuan semua ni hina, termasuk dengan saya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina tak hina tuan-tuan? Semua hina. Pasal apa? Kita sanggup meletakkan wajah kita yang mulia ni kepada manusia. Allah Ta'ala bagi tempat yang paling mulia apa dia? Wajah kita. Tempat yang paling mulia wajah kita. Pasal itu diharamkan bagi kita untuk memukul di muka. Tapi ramai cikgu-cikgu dulu dia penampak di muka. Mana ada tampak di tempat lain? Saya pun kena juga penampak di muka. Tapi waktu tu kita tak mengaji lagi hadis ni. Kalau tidak kita habang kat cikgu lagu tu, cikgu jangan tampak di muka tempat haram, dia terajang kita, pai keluar tingkap. Takut macam tu. Muka. Tuan-tuan. Pasal itu anak-anak kalau kita nak bagi takdib, nak bagi adab kepada dia, Nabi tak ajak suruh tibai di muka. Nabi tak ajak suruh tampak di muka. Kerana muka adalah wajhun, iaitulah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kenal orang melalui muka. Tapi tuan-tuan tutup macam ni, saya pun tak kenal. Kan? Betul dah tutup lagu ni, nasib baik tak tutup dai. Kita tak kenal. Itu adalah tempat yang mulia. Kita nak pergi Minang, anak dara orang pun, agama bagi tengok orang nak muka dan juga tapak tangan. Betul sekalian. Agama tak kata tengok badan je lah. Kan kita pun duk tengok badan, dia pun pakai tutup lagu tu. Mai hak sahabat hak menikah ni, mai malam pertama buka-buka topeng ada misai. Tak kalut dia. Di muka. Sebab muka adalah tempat yang mulia. Baik tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok sejarah kepada masjid ni, Nabi SAW ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah, ataupun pada waktu itu disebut sebagai Yathrib.
Nabi SAW tempat yang pertama sekali Nabi pergi di sana adalah Quba. Tuan-tuan yang rajin pernah pergi buat haji, yang rajin pergi buat umrah, akan dibawa ke sana ke Masjid Quba. Lepas daripada tu Nabi SAW pergi pula ke kampung Bani Salim, dan di sana Nabi mendirikan masjid yang disebut sebagai Masjidul Jumaah, Masjid Jumaat. Mutawih ke abang, dia kata tadi Masjid Jumaat ni pasal Nabi mula-mula sampai di Madinah, di sinilah Nabi buat sembahyang Jumaat. Lepas tu dia penaikkan masjid di situ dan nama dia adalah Masjid Jumaat. Selepas daripada tu barulah Nabi SAW pergi duduk di betul-betul kota Madinah ataupun kota Yathrib, dan di sanalah dibangunkan Masjidun Nabawi ataupun Masjid Nabi SAW. Tuan-tuan, walaupun Nabi SAW membangunkan masjid, ini kata hak Allah ni, walaupun Nabi membangunkan masjid, tetap dia mendapat perintah dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tak kata, wahai Nabi, ni masjid ni hang punya, jangan duk bagi kat orang lain. Tuhan tak kata macam tu. Tetapi Tuhan memberikan amaran ataupun memberikan peringatan kepada Nabi dalam surah At-Taubah ayat 108. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini peringatan Allah Taala kepada Nabi. Walaupun peringatan ini bersifat khususiat kepada Nabi, tetapi umum lafaz itu adalah kepada kita yang disebut sebagai umat dia, golongan-golongan yang ingin mentadbir masjid ataupun ingin klaim kata masjid tu mereka punya. Ingat peringatan ni. Apa dia peringatan dalam surah At-Taubah ayat 108 ni? Tuhan kata apa? Wahai Muhammad, la masjidun ussisa ala taqwa bin awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Muhammad, masjid yang engkau bina di atas dasar takwa. Pasal apa Nabi buat masjid? Pasal bertakwa kepada Allah. Pasal apa Nabi buat masjid? Pasal Nabi nak menyatu padukan masyarakat. Pasal apa Nabi buat masjid? Pasal Nabi nak tunjuk ada satu tempat untuk beribadat kepada Allah, untuk nak rasa-rasa kemasyarakatan itu ditunjukkan kepada Allah. Tuhan peringat Nabi, walaupun hang buat masjid, ada satu benda hang nak kena ingat wahai Muhammad. Apa dia? Antaquma fihi, ahaqqu antaquma fihi. Hang nak sangat masjid Muhammad, hang berhak menghidupkan masjid tu. Bukan dapat kat hang, lepas tu hang tinggal macam tu aja. Hang duk kata masjid tu hang punya, orang lain tak boleh kacau. Sedangkan masjid itu tidak, hang bangunkan dia, hang memakmurkan masjid tu. Boleh tak tu? Aku tak boleh ya. Ni lajak cerita dia ni. Tak masuk tajuk lagi ni. Tak masuk tajuk lagi. Baru duk main bunga-bunga baru. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab apa? Pasal apa kena hidupkan masjid? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala meneruskan ayat itu. Tuhan kata apa? Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Pasal bila ada masjid ni, akan ada orang-orang yang datang untuk yatatahharu, iaitulah menyucikan hati mereka. Apa dia? Untuk beribadat kepada Allah. Tidak tuan-tuan. Bila tuan-tuan tengok dulu mana ada masjid Ibadur Rahman Seri Serdang ni, tuan-tuan duduk tak mana? Tuan-tuan lari pergi masjid Jami'ul Badawi, tuan-tuan lari pergi masjid Pajak Song, tuan-tuan lari pergi masjid Abdullah Fahim, tuan-tuan lari pergi mana? Betul tak? Pasal apa tuan-tuan duk pergi tu? Pasal apa? Pasal nak semayang. Semayang tu makna apa? Ya tatahharu. Pasal nak membersihkan diri kita, beribadah kepada Allah. Tiba-tiba bila buat masjid Ibadur Rahman, tuan-tuan mai dengar azan, tuan-tuan mai kelang kabut, mai apa-apa, tuan-tuan semayang dalam ni. Sebab tu Tuhan peringat daripada dulu lagi kepada Nabi SAW. Bila buat masjid ni, pasti akan ada orang yang mai. Untuk apa mereka mai? Untuk mereka menyucikan diri mereka, iaitulah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan amat suka kepada orang-orang ni, tuan-tuan. Tuhan amat suka kepada orang ni, sehingga Tuhan kata, innallaha yuhibbul wallahu yuhibbul mutatahhirin. Tuhan suka kepada orang-orang yang rajin mai ke masjid. Tuan-tuan, kesimpulan yang kita dapat daripada apa yang saya sebut ni, yang pertama, bagi siapa-siapa yang menjadi pentadbir kepada masjid, wajib dia menghidupkan masjid. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bagi jamaah
Jamaah yang mai ni jangan mai pasal pentakbir. Jangan mai pasal orang yang duduk pegang masjid. Tetapi tuan-tuan pegang, tuan-tuan kata apa? Kami adalah mutatahirin, orang-orang yang mai untuk menyucikan hati. Kami tak kira siapa pegang biar pilah, yang penting kami boleh mai semayang. Itu adalah jemaah yang tepat daripada pengiktirafan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan sekalian? Ni bila tengok orang lain, tak mau dia bukan geng kami pergi semayang lain. Agama tak ajak macam tu pun. Jadi hang mai semayang ni pasal geng hang ke pasal apa? Boleh ke Haji Rodi sebab aku tu? Tak panggil dah saya lepas ni. Tak panggil pun tak apa dah. Kamera dah banyak lah. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sejarah Nabi SAW, ketika mana Nabi di Mekah, Nabi tak pernah bina masjid di Mekah. Nabi tak pernah bina masjid di Mekah. Tetapi Nabi teringin sangat untuk nak buat masjid di Mekah. Sehingga kan dapat kita lihat macam mana teringinnya Nabi rajin duk bersujud di hadapan Kaabah. Kaabah waktu tu ada waktu di Mekah tu. Sehinggalah dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis 3350 riwayat Imam Muslim, ketika mana Nabi sedang sujud, tiba-tiba wahaulahu nasun min Quraisy, mai pembesar Quraisy ketika mana dia tengok Nabi duk sujud depan Kaabah tu. Antara dia apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah Abu Jahal ibnu Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Uqbah ibnu Abi Mu'aith, Syaibah ibnu Abi Rabi'ah, wa Umayyah ibnu Khalaf, dan juga Ubay ibnu Khalaf. Mereka ni ada 4-5 orang ni. Pokok ni kalau bahasa kita kepala masa Mekah waktu tu. Oh, dia tengok Nabi duk sujud, dia pakai duk keliling Nabi. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Tiba-tiba salah seorang daripada mereka itu pi ambil yang kata salah jazur. Salah jazur ni adalah karung yang berisi perut-perut unta, tai-tai unta, darah-darah unta. Dia pi letak faqadhafahu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pi tuang di atas badan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi duduk sujud. Kita tengok dah? Allahu Akbar. Nabi pun waktu tu tak panggung kepala. Sahabat-sahabat Nabi yang tengok ni pakat tercengang. Tak ada sahabat yang kuat waktu tu. Sayyidina Umar tak masuk lagi Islam waktu tu. Kalau ada Umar, pak-pak dia kena penyepak buta macam tu ya. Pakat duk tengok ni. Ammar bin Yasir pakat duk tengok. Sahabat-sahabat lain tengok ni menangis. Pasal apa? Yang mereka buat itu adalah kekasih Allah. Satu. Yang kedua, kami ni tak ada kemampuan untuk nak halang mereka daripada mereka kacau Nabi SAW. Menangis mereka ni. Sehingga kan salah seorang pihabak kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depa pi habaq ke Fatimah. Fatimah hampir tengok siapa hang depa buat apa tu Fatimah sampai duk menangis sahabat ni pun. Fajaat Fatimah, maka Fatimah pun dia pun lari kepada bapa dia, fa akhadhathu an zahrihi wa da'at ala man sana'. Dia pun sambil-sambil lari tu dia peluk pak dia kaih habis semua ni apa-apa duk ada atas badan ni. Wada'at ala man sana', lalu dia duk maki, bukanlah maki, dia duk macam duk beratuih lah. Apalah hampa ni buat kat pak aku macam ni? Pak aku bukan buat apa-apa kat hampa. Tuan nampak lah, sambil duk menangis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah Nabi dia sujud, dia tak panggung tuan-tuan sekalian. Yang Fatimah duk peluk dia. Rupa-rupanya Nabi mengalirkan air mata. Bila dia panggung kepala tuan-tuan, apa yang Nabi baca? Allahumma alaikal mala'a min Quraisy. Ya Allah, hancurkan mereka ini. Waktu doa Nabi, doa orang yang dizalimi. Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Nabi sebut seorang-seorang, Abu Jahal ibnu Hisham, Utaibah ibnu Rabi'ah, Uqbah ibnu Abi Mu'aith, wa Syaibah ibnu Rabi'ah, wa Umayyah ibnu Khalaf. Nabi sebut seorang-seorang. Ini doa khusus kepada mereka. Maknanya Nabi mendoakan jahanam kepada mereka ni. Pasal mereka ni macam-macam mereka buat kat Nabi. Nabi cerita tentang Islam, mereka perlekehkan Nabi. Nabi cuba nak bawa orang-orang lain masuk dalam Islam, mereka seksa. Antara dia tuan-tuan sekalian yang tuan-tuan pernah dengar, Ubay bin Khalaf. Dia ni siapa? Dia ni adalah tuan kepada Sayyiduna Bilal ibnu Rabah. Dia cukup baik, dia jaga Bilal macam anak sendiri tuan-tuan sekalian.
Dia bela Bilal ni, walaupun Bilal ni orang Habasyah, orang kulit hitam, tetapi dia tak tengok kulit hitam Bilal. Dia jaga Bilal serupa anak, walaupun Bilal itu adalah hamba dia. Sedangkan darjat hamba bawah, tuan-tuan sekalian. Tuan makan, hamba kena duduk di luar. Lepas tu kalaulah makan-makan, hamba tu terpegang pinggan tuan, tak pakai dah pinggan tu, pakai pecah buang lah. Pasal apa? Pasal hang ni bawa seh. Seh tau seh. Seh ni sial. Orang bertam kata sial. Seh. Tuan-tuan sekalian, sampai tahu tu. Dia sayang kepada Bilal. Dia tidak memperakukan Bilal seperti mana hamba. Tapi ketika mana dia dengar Bilal masuk Islam, Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian, dia adalah orang yang paling marah kepada Bilal. Dia tangkap Bilal, tuan-tuan sekalian. Dia letakkan Bilal di atas padang pasir dan diletakkan seketul batu, diletakkan di atas dada, di tengah-tengah panas. Duk tengok Bilal ni, Bilal apalah hang nak jadi apa ni? Hang masuk balik agama hang keluar balik daripada agama Muhammad ni. Dia cuba menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu apa yang keluar pada mulut Bilal? Ahad, ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Tuan-tuan nampak tak? Ya Allah, hebatnya iman Bilal. Lepas tu apa dia, Ubay bin Khalaf dia buat apa lagi? Okey, kalau hang macam ni, hang kuat lagi, dia ikat kaki, dia letak dan dia ikatkan kepada kuda, dia tibai kuda tu heret Bilal, tuan-tuan sekalian, dalam kota Mekah. Tuan-tuan bayangkan macam mana? Kita kona baring kot ni pun kaki tersagat tu sagat. Kaki sagat jalan tak tu pun berdarah beradui, masjid tak mai dah 4 bulan. Bila kena heret, walaupun heret tidak pernah menggugah keimanan yang ada pada diri dia. Apalah sangat kalau kita ni mai ke masjid, tiba-tiba orang mengumpat kita. Tu tuan-tuan, kita mai ke masjid, orang kata kat kita, Allah haji tu bukan boleh pakai, pup dengar telinga kita. Pok-pok ni walaupun hampa semayang, hampa kata kat aku, tak apa aku tak mai dah ke masjid, dia pun duduk di rumah, tuan sekalian. Tak mai 7 bulan 8 bulan. Mai pula bila? Mai duduk dalam keranda dah. Yang tu baru sikit, takat bila kena teruk, tuan-tuan, itu benda biasa je. Jadi kita ambil semangat ni. Baik, nak cerita apa? Selepas daripada tu, Nabi SAW mendoakan mereka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa Bilal. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, dia kata, aku nampak falaqad ra'aituhum qutilu yauma badr. Aku nampak mana yang Nabi duk sebut doa-doa depa ni semua mati dibunuh dengan begitu tragis di dalam peperangan Badar. Semua pakai habis mati. Fa'ulqu fi bi'rin, dahlah mati, lepas tu orang tolak depa dengan orang tolak masuk ke dalam lubang. Depa korek lubang tempat mati, depa tolak lagu tu ya. Sopangan stembron duk tolak depa jatuh dalam tu. Cuma ada seorang aja, Umayyah ataupun Ubay ibnu Khalaf ni, tuan-tuan sekalian, yang ni yang depa tak dapat nak cari mayat dia. Pasal apa? Taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Pasal kepala dia putih tak tahu pai ke mana, tangan dia yang mencederakan Bilal tak tahu pai ke mana, yang depa duk jumpa perut satu, depa jumpa kaki ujung tu, depa jumpa telinga belah ni, depa jumpa macam-macam lah. Duk berterabak lagu ni, biar ya. Depa tak peduli langsung kepada mayat Ubay ibnu Khalaf, tuan-tuan sekalian. Sehinggalah mayat itu dimamah oleh matahari dan juga dimakan oleh binatang-binatang buas. Yang tu ya. Itulah kehinaannya ketika mana kita menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi SAW waktu di Mekah, Nabi tak pernah mendirikan masjid. Tapi Nabi teringin sangat-sangat nak mendirikan masjid. Alhamdulillah, dia berhijrah pergi ke Madinah, dia dapat mendirikan masjid. Itulah kronologi ataupun sejarah yang dapat kita ambil daripada peristiwa hijrah dan juga peristiwa timbulnya yang dikatakan masjid di zaman Islam ni, zaman kita ni, tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok sikit sementara kesempatan yang ada. Kelebihan kita mai semayang ke masjid. Tuan-tuan duk mai semayang ke masjid ni, mesti tuan-tuan nak tahu juga apa kelebihan ni. Korang-korang dapat juga calon anugerah madu Rasul tahun 2020. Kod-kod lah dapat hal tu. Duk tunggu tak dapat. 15 tahun duk mai ke masjid. Tengok-tengok nama orang lain duk naik, dia fresh tak mai dah ke masjid. Hal tu pun jadi cerita, tuan-tuan sekalian.
Baik, antara dia kelebihan tuan-tuan mai ke masjid adalah tidak mesti kita main nak semayang berjamaah. Ada tak tuan-tuan semayang seorang-seorang? Kan dia tengok orang pakai qomat apa semua, dia pun duduk menyuruh tu semayang seorang-seorang. Tiap-tiap kali main semayang seorang-seorang. Tiap-tiap kali main semayang seorang-seorang. Ada tak ada? Ada, tapi tak tahu siapa dia. Ada jenis lagu tu pula. Dia jenis tak tahu dia mengaji tang mana tu, dia kata pok-pok ni aku semayang depa bukan sah semayang depa. Saya pernah pergi ke masjid apa nama Allahumma salli ala Muhammad di Indonesia tuan sekalian. Ada satu masjid ni memang pelik. Masjid tu dia tak mau terima orang luar. Walaupun dia bagi kita semayang tapi dia tak terima orang luar. Jadi saya pun sampai-sampai saya nak masuk semayang. Dia pun tunggu kat luar. Bila saya masuk dia bagilah kita semayang. Lepas tu keluar cepat-cepat depa ambil macam mop depa lap. Saya sembang dengan kawan kata memang perangai depa tu macam ni. Depa menganggap orang luar tu adalah tidak suci macam mana depa. Oh, bahaya tuan-tuan sekalian. Yang ni pun ada dalam masyarakat kita ni. Apa dia? Hang bukan orang sini. Tu ayat tu. Hang bukan orang sini buat pandai-pandai apa? Contoh lagu tu lah. Sama lebih kurang pun. Tetapi itu mop dia menggunakan mulut dia. Hak kawan ni dia guna lagu tu. Kita masuk semayang sekejap dia cuci. Tapi saya tak fikirlah waktu tu ada COVID-19 ke apa ke, waktu tu tak ada air. Kan? Kalau lah mungkinlah kalau cuci kita tak rasa sangat, mungkinlah depa buat sanitasi itu pasal ada COVID. Dan ada jenis macam tu. Allahu akbar tabarakallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nombor 1, semayang berjamaah. Kita boleh semayang berjamaah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyatakan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajat. Siapa yang semayang berjamaah, semayang itu afdal. Afdal ni makna apa? Terlebih baik, terlebih banyak kelebihan. Kalau satu nama dia fadil, kalau banyak nama dia afdal. Kan afdal iaitu takbir, kita guna takbir. Kalau satu nama dia kabir. Kabir apa dia? Besar. Tapi kalau lagi besar, maha besar apa dia? Akbar. Dah nampak dah? Sebab tu kita guna Allahu akbar. Tu maksud tu. Kabir ni maknanya ada lagi yang besar daripada besar. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Macam Karim. Nama Karim tu mulia, tetapi kalau terlebih mulia apa dia? Iaitulah akram. Tu makna dia. Sama macam afdal pun Nabi guna. Nabi kata semayang salat jamaah afdalu, lebih baik. Maknanya semayang seorang tu bagus, bukan tak bagus. Tetapi kalau hang semayang jemaah itu lagi baik. Tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik itu tang mana? Sebab kita akan dapat pahala bisab'in wa 20 darajat. Kita akan dapat semayang berjamaah sebanyak 27 darajat. Hak ni tuan-tuan duk dengar daripada sekolah rendah lagi. Tidak daripada sekolah rendah lagi. Tuan-tuan, satu hari kalau kita semayang berjamaah 5 kali dikalikan dengan 27 pahala, maknanya kita sudah dapat 135, seolah-olah macam 135 kali kita semayang. Kalau kita dapat, kalau siapa yang semayang seorang 5 kali dapat 5 lah. Tuan-tuan bayangkan kalau sebulan dia akan dapat seperti 4050 kali dia semayang. Kalau setahun tuan-tuan sekalian, dia akan dapat 48,600 kali dia semayang. Tu setahun. Kalau tiap-tiap hari 5 kali itu semayang jemaah, dia akan dapat pahala seolah-olah dia dapat 48,600 kali. Itu orang yang semayang berjamaah. Manakala orang yang semayang seorang, kalau satu hari dia hanya dapat 5 sahaja. Kalau sebulan dia dapat dalam 150. Kalau setahun dia hanya dapat 1,800 tuan-tuan sekalian. Setahun dia dengan setahun orang yang semayang berjamaah, kalau dia nak kampui sebanyak 48,600 kali, dia memerlukan semayang 27 tahun semayang seorang-seorang baru boleh ligan 48,600 kali ni. Boleh faham tuan sekalian? Masuk kali-kali sikit ni. Jangan duk tulis nombor ekor sudah. Bayangkan yang tu baru setahun. Kalau 5 tahun 243,000 betul kan? 243,000. Kalau kita kira 15 tahun pula, 3,645,000 kali dia semayang. Yang tu adalah 15 tahun, betul sekalian. Bayangkanlah. Kalau 20 tahun, dia kata ustaz, saya 20 tahun saya duduk main Masjid Ibadur Rahman. Tak ada 20 tahun ni kan. Contohlah. Saya duduk main Masjid Ibadur Rahman 20 tahun, saya takmis langsung Allahu Akbar. Kita bawa keluar kalkulator, pergi tekan-tekan kat dia, kalkulator keluar E. Kata kami tak boleh nak fikir lah. Tuan-tuan nak apa lagi?
Nak apa kita tuan sekalian? Tak ada guna dah apa benda atas dunia ni. Semayang berjamaah. Itulah kelebihan kita semayang di masjid ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula tuan-tuan, apa kelebihan tuan-tuan mai duduk di masjid? Pasal tajuk kita, bilakah kali terakhir kita mai masjid? Dia kata hari ni kali tak ayak dah. Kan? Lama mana dah tak mai, ni mai pula. Kelebihan kita duduk di masjid ni apa tuan-tuan sekalian? Iaitulah kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala naungan ketika mana tidak ada naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada 7 golongan yang duduk di padang mahsyar ni tuan-tuan sekalian. Salah satu golongan itu apa dia? Iaitulah warajulun, iaitulah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang senantiasa hati dia itu sentiasa berada di masjid. Walaupun dia mai ke masjid selalu, bila duduk dia luar dia jadi gelisah tuan-tuan sekalian. Bini ajak, jom abang kita pergi makan kenduri. Dia kata makan kenduri apa dekat nak masuk asar ni? Nampak ni orang yang ada hati tu. Allah, tak apa tempat lain berlungguk masjid ni dah. Tak apalah kalau tempat lain. Takut-takut pipi makan kenduri tu habis ngayak tu pakai balik sembahyang di rumah dah sembahyang di rumah qada pula pasal balik lepas Isyak. Tak nampak tak? Rugi tak? Ni orang yang ada hati ni. Orang ajak pergi berjalan pun dia duk berasa risau. Pasal apa? Adakah masjid? Itu soalan nombor 1 yang dia tanya. Jom haji, jom Datuk. Pergi mana? Kita pergi berjalan-jalan Surabaya. Surabaya no. Dak kita nak pergi ni masjid ada tak kau tu? Akan kita tanya lagu tu. Tak pun pergi sana nak soru. Soru dulu yang dia tanya. Soru macam mana? Soru tak mau miss dia kata. Tu jam lah kita tuan sekalian. Tuan-tuan, bayangkanlah di padang mahsyar tu macam mana. Kita ambil sikit perumpamaan. Matahari Allah Taala tudna bisyamsi, matahari diletakkan di atas kepala kita. Matahari itu diumpamakan seperti bola keranjang. Tuan-tuan bayangkan matahari itu bola keranjang. Yang kata bumi kita, dunia kita ni besar mana? Besar kacang hijau Matahari bola keranjang, bumi kita besar kacang hijau. Bumi kita ni dalam tu ada Pulau Pinang, ada Amerika, ada Burkina Faso, ada Zimbabwe, apa semua dalam tu. Kalaulah besar kacang hijau yang kata dunia kita ni, kita besar mana? Cuba abang mai tengok. Tahu apa nak mengerti? Tahu apa nak setuju tau ni? Kita besar mana? Kalaulah kacang hijau tu bumi kita, kita tu besar mana? Lepas tu hang nak sombong pasal apa? Hang tak mau semayang pasal apa? Hang tak mau main masjid pasal apa? Itu persoalan dia tuan-tuan. Nombor 2 apa dia? Hak tadi ni kita dapat pahala berjamaah. Nombor 2 siapa dia? Orang yang menghidupkan masjid adalah orang yang akan dinaungi oleh Allah Taala. Bola keranjang nak terjun atas kacang hijau tadi ni, tiba-tiba Tuhan bagikan naungan, iaitulah naungan Allah Taala kepada kita tuan-tuan sekalian. Beruntunglah kita. Dalam ni ada 7 golongan. Saya nak baca satu tu ya. Hak golongan hak lain insya-Allah saya cerita lepas daripada pilihan raya nanti. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, yang kedua, mendapat doa daripada malaikah. Mendapat doa. Yang ketiga, mendapat doa malaikat. Siapa yang salat berjamaah di masjid, dia akan mendapat doa malaikat. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam Muwatta Imam Malik, di dalam hadis Imam Tirmizi dan juga di dalam Imam Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, man shallal fajra summa jalasa fi musallahu, barang siapa yang semayang fajar, semayang subuh di masjid, kemudian summa jalasa fi musallahu, dia tak balik lagi, dia duduk di masjid. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sembahyang subuh, lena pula waktu duduk wirid tu. Habis baca doa, kelang kabut lari. Pintu pun tak nak tukang berapa kali dah. Nasib baik dia babu stiker tu. Kau tidak pakai duk belah pecah macam tu ya. Jalan sampai duk lena. Nak balik nak cover tidur punya pasal apa hari ni aku sudah terjaga awal. Lagu tu pula. Kata tak pernah nampak muka hari ni, nampak subuh. Dia kata sudah terjaga awal. Sudah terjaga awal dia kata. Kau tidak memang tak jaga sampai tengah hari. Apa punya sir kita ni tuan-tuan sekalian. Baik, siapa yang mai semayang subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian habis semayang summa jalasa fi musallahu. Lagu mana tuan penasihat? Nak ajak sikit lagi kah? Tengah duk panas ni. Kalau panas kita ponti sekejap lagi dia basi tu ya. Tuan-tuan ke mana? Tuan-tuan tak apa, saya lah teruk pasal saya jadi PTA lah ni.
Saya bawa keluar SOP, tiba-tiba saya yang langgang. Apa punya cakap ni? Saya bagi 5 minit kat tuan-tuan, jangan buat pasal, jangan buat aduan ha. Tuan-tuan mengadu kat saya akan ambil tindakan ke atas saya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang semayang subuh, siapa yang mai semayang subuh, kemudian dia duduk pada tempat semayang dia tak balik lagi. Nabi tuan-tuan memang dia macam tu. Kita duk kata, ustaz, kalau kami buat macam tu pakai tak masuk kerja kami, tak apalah, apilah kerja, satu Ahad tu ada. Kan? Nabi akan duduk, ini sunnah Nabi. Nabi akan duduk yang iktikaf dalam masjid, baca Quran, berzikir apa semua, sehinggalah terbitnya matahari, barulah mari bangkit Nabi balik, tuan sekalian. Tak apalah ustaz, Nabi keluar daripada Masjid Nabawi pergi rumah dia sebelah ya, kata. Kami ni rumah ni di bakang kapur dia kata. Tak apa tuan sekalian. Baik, tak apalah, itu kita suruh kisah kan. Kita kisah apa? Siapa yang semayang subuh berjamaah, summa jalasa fi musallahu, dan selepas tu dia duduk saat di masjid, sallat alaihi almalaikah wa salatuhum alaihi. Tuan-tuan tahu tak malaikat mendoakan orang macam ni? Allah, kelebihan orang yang sembahyang subuh ni. Hak mai ni tuan-tuan sekalian, kaki duk berjalan, kepala herot, mata pejam. Kan dia main berjalan, seret sedap-sedap sampai masjid. Ada tak? Jenis-jenis mengantuk punya orang ni. Nabi kata siapa yang semayang subuh dan juga dia duduk dalam masjid saat, sallat alaihi almalaikah. Salat ni maksud dia malaikat. As-salatu lughatan ad-du'a, malaikat mendoakan dia. Apa doa malaikat kepada dia? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah hamba Allah ni ya Allah. Ya Allah, ampunilah haji sekian. Ya Allah, ampunilah hajah sekian. Warhamhu, ya Allah, bagilah rahmat kepada dia ya Allah, bagilah kasih sayang kepada dia ya Allah. Tuan-tuan, sebab kasih sayanglah tuan-tuan boleh ada di masjid ni. Sebab kasih sayanglah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Apa yang kita dapat ketika mana Tuhan sayang kepada kita, orang pun sayang kat kita, anak-anak sayang kepada kita. Tuan-tuan sekalian, pasal apa? Kasih sayang Allah Ta'ala telah Tuhan bahagikan. Tuhan kata, qasamtu, aku membahagikan rahmat aku, 99 rahmat aku pegang, satu aku bagi kepada makhluk ni. Satu, tuan-tuan, itulah yang menyebabkan binatang boleh jaga anak dia, yang menyebabkan anak kucing menyusu kepada ibunya kucing, yang menyebabkan orang-orang boleh bertaut kasih di antara satu sama lain, kerana rahmat Allah Ta'ala yang satu Tuhan bagi mereka kita. Tuhan bagi kasih sayang kepada kita, makhluk-makhluk yang lain juga akan sayang kepada kita. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada kasih sayang, dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wa man yantaziru salata sallat alaihi almalaikah. Nombor 2, siapa yang tunggu semayang dalam masjid. Tuan-tuan tunggu semayang betul tak betul? Tuan-tuan dengar kuliah saya ni pasal apa? Sambil-sambil nak tunggu isya Ustaz. Harun betul. Kalau tak ada kuliah memang kami tak balik nak tunggu isya. Sagi habis isya Ustaz mau duk berhenti bang. Memang dah berhenti dah. Ada orang jenis macam tu. Dia duduk tunggu, ada kuliah. Dengar biar. Dia pergi tu. Dengar biar sambil-sambil nak isya dia dah. Nampak tak? Tuan-tuan nak tunggu isya, okey, nak tunggu isya pun tak apa, ada kumpulan nak tunggu isya juga, Allah Ta'ala bagi pengiktirafan. Apa dia? Nabi kata, wa man yantaziru salata sallat alaihi almalaikah. Walaupun tuan-tuan tunggu nak semayang, tunggu nak semayang, malaikat duk berdoa kepada tuan-tuan. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan juga Muslim. Sahih tuan-tuan sekalian hadis ni. Nak apa lagi? Tuan-tuan duk tunggu saya saja, tapi jangan duk buat benda-benda lara, kata Nabi SAW. Benda lara ni apa? Sambil-sambil tunggu duk menyembang benda karut. Macam mana? Bodoh siam tak buka lagi. Apa ni? Lepas tu yang aku duk melepak tani dia kata di masjid ni. Dia kata kalau buka tak pasal aku nak duduk tani buat semua kaki baik, kita pergi lepak tang sana, kena Bangkok Tom Yam ke. Tu tuan-tuan sekalian, yang kata kai orang ibadur rahman bertam kan ni, Taman Sri Serang ni. Abang bertam marah orang mampu. 5 minit lah. Macam mana ni? Tuan-tuan lagu duk anggur pula, lagu duk anggur. Ustaz buh lagi Ustaz, tengok saya kena. Baru 3. Saya prepare malam ni ada 9 semua tuan-tuan sekalian. 9 tu kita sambunglah kemudian. Boleh nah? Insya-Allah lah, mungkinlah dalam 10 tahun lagi lah.
Kalau tak ada apa-apa kita sembah. Tuan cukup azan, cukup lah. Ngaji ni dia bukan boleh banyak-banyak. Hak tuan-tuan masuk hak sikit hak tu je. Kan hak lebih-lebih tu tak masuk dah. Dia meleleh kot telinga yang ada hak keluar pi retuk buh larga motor sikit pun ada, baru keluar masuk ni. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ni. Mudah-mudahan perkongsian ini mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah dan bermanfaat untuk tuan-tuan sekalian. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.